Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Today, we will be discussing a very important topic. No UPSR. Let's roll. Seperti mana yang kita dah tahu, UPSR bagi tahun 2020 telah pun dibatalkan oleh KPM. Jadi, mungkin ramai parents yang nak tahu macam mana anak-anak tahun 6 tahun 2020 akan dinilai dari segi pencapaian akademiknya. Okey? Untuk sistem yang kita guna pakai di Malaysia, pencapaian akademik akan dinilai. Kalau sebelum ni lah, sebelum ni akan dinilai melalui dua cara. Dua cara iaitu peperiksaan berpusat, iaitu UPSR, dan satu lagi pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. So, memandangkan UPSR telah pun di-cancelkan, okay, ini bermakna berkemungkinan anak-anak tahun 6 bagi tahun 2020 akan dinilai secara sepenuhnya, okay, melalui instrumen pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Pentaksiran bilik darjah ni dia lebih luas, Dia lebih luas dan merangkumi pelbagai aspek dan elemen. Hari ini, Mr. nak fokus kepada bahasa Inggeris sahaja, of course lah kan. Dan I akan explainkan macam mana pentaksiran itu dijalankan. Untuk sistem pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia, untuk tahun 6, tahun 6 je. Tahun 4, 3, 2, 1 dah pakai sistem baru. Jadi, sistem yang I bincangkan hari ini hanya relevan untuk tahun 5 dan tahun 6 sahaja. Okey, sebab diorang kan ada buku teks baru, sistem barulah. Untuk sistem yang ada sekarang ni, kita guna pakai modular system, sistem bermodul. Okey, sistem modul ni maksudnya kita bahagikan konten ataupun kandungan pembelajaran kepada beberapa modul. Okay, kita ada 5 modul: listening and speaking, pendengaran pertuturan, reading, pembacaan, writing, penulisan, grammar tata bahasa dan language art. Language art ni seni bahasa, ataupun saya tak tahulah, bahasa Melayu saya ada dengar dia sebut citra bahasa Melayu. Okey. Untuk pentaksiran bilik darjah pula, kita tak nilai setiap satu ni. Kita rangkumkan. Okey, kita rangkumkan. Yang ni kita pecah dua. Listening and speaking kita pecah dua. Okey, listening satu, speaking satu. Okey, akan dinilai secara berasingan. Listening satu penilaian, speaking satu penilaian, reading satu penilaian. So ada 3. Writing satu penilaian. So ada 4 penilaian. What about grammar and language art? Grammar dan language art akan dimasukkan ke dalam setiap ni. Okey? Grammar, tata bahasa mungkin akan dimasukkan dalam reading ataupun writing. Dan actually semua ni ada grammar kan? Language art pula kemungkinan akan dimasukkan lebih ke dalam listening and speaking. Mungkin dalam reading pun kita boleh pakai language art. Mungkin bahan-bahan yang kita guna. Tapi I tak nak bincang lagi yang tu. I nak explain kat you, untuk pentaksiran bilik darjah, anak-anak tahun 6 akan dinilai melalui 4 skill. Okey, skill ini adalah kemahiran. Kemahiran listening, kemahiran speaking, reading dan writing. Hari ini, fokus I hanyalah terhadap 2 kemahiran pertama ini, iaitu listening and speaking. Or kita panggil sebagai oral skill. Skill lisan. Okey. Sebelum kita pergi ke jenis-jenis pentaksiran yang boleh dibuat dekat sekolah untuk PBD listening and speaking ni, I nak parents tahu dulu apakah konten, apakah senarai standard kandungan yang ada dalam modul listening and speaking. Standard kandungan ni first ialah satu level yang kita nak budak anak-anak kita capai. Okey, kita nak susah capai level ni supaya dia boleh buat sekian. Yang pertama, pronounce word and speak confidently. Yes, untuk modul listening and speaking, target kita adalah untuk pastikan anak-anak tahun 6 lepas habis sekolah boleh bercakap dengan confident. Satu. Yang kedua, able to respond, listen and respond to various situation. Kita nak anak-anak tahun 6 apabila berada dalam situasi-situasi yang berbeza, diorang mampu untuk respon. Okay?
respon, listen, mendengar dan respon terhadap situasi-situasi yang berbeza. Contohnya, situasi di pasar. Dia tahu nak beli makanan dalam bahasa Inggeris, boleh bercakap. Pergi bank, boleh bercakap bahasa Inggeris. Pergi ke hospital, boleh gunakan bahasa Inggeris untuk betul-betul dan bersesuaian dengan konteks di hospital, di kedai makan, di pejabat pos, di kedai buku. Faham tak? Itu level yang kita nak diorang capai. Yang ketiga, understand and respond to oral text in many contexts. Apabila anak-anak diberikan diperdengarkan dengan sesuatu perkara secara lisan, anak-anak ni mampu dengar dan faham dulu. Dia mampu faham dan mampu memberikan pandangan mereka secara confident. Secara confident dalam konteks yang berbeza-beza. Contohnya, kita tanya, okay, Ahmad, apakah what is your opinion? Apakah pandangan you tentang about the crisis that Malaysia is having right now, the COVID-19 crisis? And Ahmad dengan confidentnya boleh jawab, okay, in my opinion, pada pandangan saya, this crisis is very dangerous. Nampak tak? Simple. It's very dangerous. Okay? It can cause death. Dia boleh menyebabkan kematian. And then, in order ataupun to make sure that we all stay safe, we need to follow the rules of the movement control order by the government. And we need to stay at home, wash our hands regularly, and do not go out except unless if it is very important. Nampak tak? Dia boleh respon terhadap suatu ideas secara oral. Itu adalah target yang kita nak. Sekarang kita akan bincang pula apakah yang cikgu-cikgu boleh buat. Okay? Apakah yang you all kena expect daripada PBD untuk listening and speaking. I berpendapat, this is my own opinion. I berpendapat untuk gabungkan semua. Ini tak ada asing-asing. Satu ujian lah. Biasanya satu ujian. Sekolah akan buat satu ujian yang besar lah kan. Like one proper one. Gabungkan semua. Mungkin guru, cikgu bahasa Inggeris akan panggil one by one. And then dia akan ditanyakan, okay, tell me about yourself first. And then student akan boleh memperkenalkan diri dulu. Student kena perkenalkan diri dulu. Okay, my name is Ahmad. I am 12 years old. I love apa-apa. So, cerita pasal diri dia. Itu satu benda. Mungkin. So, you kena belajar dekat rumah yang you buat sekarang ni. Cuba fasihkan macam mana nak introduce you punya yourself. Macam mana nak introduce yourself. First, secara simple lah. Your date of birth. Okay? Your favourite food. Okay, satu. Yang kedua, cikgu mungkin boleh bertanyakan, boleh bagi satu role play. Contohnya berada dalam situasi di kantin. Okay, at the canteen, the cikgu become the makcik kantin, and then the student ia akan beli. So, adalah gambar mi goreng, noodles, rice, apa-apalah. And then, the cikgu ask, okay, how are you today? Okay, benda-benda macam tu lah. Yelah kan, sopan lah kan. Kenalah how are you dulu. And then, what can I do for you? What do you want to have today? Okay. The student will say, okay, makcik, okay, auntie, or ma'am, madam, miss, I would like to buy a plate of noodle. Okay, then makcik cakap, okay, here you are, and that'll be RM2, and then bagi duit. Nampak tak? Itu adalah untuk menilai sama ada the student faham ke tak konteks situasi tu. Situasi beli makanan dah boleh gunakan suatu ayat yang bersesuaian dengan situasi yang itu. Okay, so apa yang kena buat kat sini? Macam mana you nak prepare yourself untuk situasi macam ni? Cuba bayangkan you berada dekat situasi-situasi yang simple lah. Di kantin, di kedai buku, di restoran, dekat bank, ataupun dekat kedai alat sukan. Okay? Cuba berlatih. Okay? Cuba practice. Macam mana you nak respond. Macam mana you nak balas. Kalau ada ayat-ayat yang memerlukan you untuk bertutur, berkomunikasi dalam situasi-situasi ini. Okay?
Sebab tu I cakap, you kena practice bahasa Inggeris. Parents, please. MCO ni dah lama, okay? I rasa dah lebih 40 hari. So, you kena practice English kat rumah. Practice lah. Parents pun boleh practice. Your children pun boleh practice. Okay, I understand respond to oral text in many contexts. Ini yang I dah bagi contoh tadi. Mungkin cikgu boleh bagi student isu-isu semasa yang simple, yang dekat di hati student, dan minta student untuk respon terhadap isu-isu ini. Contohnya COVID-19. I rasa kalau kalau ada nanti COVID-19 ni mesti akan jadi famous. untuk oral exam, listening and speaking, mesti famous punya. Okay, so kat sini you kena buat apa? First, you kena faham dulu isu tu. You tak boleh nak respon kalau tak faham isu. Yang kedua, you boleh sampaikan idea you secara ringkas yang mungkin. Macam tadi tu. Okay, what do you think about the COVID-19 crisis that is happening in Malaysia? Cakap, yeah, for me, it's very dangerous. It's very dangerous. Everybody cannot go out. See? It's very dangerous. That's why everybody cannot go out. So, in my opinion, Malaysian should stay at home and wash their hand. That be all. I think that's good enough. Alright? So, ini adalah 3 content standard. Okay? Standard kandungan yang ada dalam listening and speaking. Apa yang you kena buat sekarang ni adalah untuk praktiskan. Praktiskan bahasa sekarang ni kan. Exam dah tak ada. UPSR dah tak ada. Alright? So, tugas you lebih berat. Sebab apa? Oral assessment, pentaksiran secara oral ni mungkin akan diberi penekanan yang mendalam. So, you better watch out. Alright? You better watch out. This is not something yang you boleh main-main. Alright? That's all for me. I will discuss reading and writing in my next video. Alright? See you till next time. Bye-bye.